الحمد لله الذي بيده عزة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan muslimin, memperkasa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kemestian bagi setiap muslim. Makna takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya, sama ada dalam suasana susah atau senang, bersendirian atau berjamaah, dan bersunyian atau bergerangan. Kita diajar supaya jujur pada diri sendiri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu kita lakukan di mana sahaja kita berada. Semoga kita semua tetap istiqomah, sentiasa dengar dan taat segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah berbahagialah kita di dunia dan di akhirat. Ikhwan muslimin, sekiranya ditanya mengapa kita perlu terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin boleh menjawab bahawa orang yang paling bertakwa kepada Allah ialah orang yang paling mulia di sisinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenali. Selain daripada itu, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, seseorang muslim akan memastikan kehidupannya di dunia sentiasa dalam batas-batas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana pentingnya memantapkan ketakwaan ini, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara dan pendekatan yang terbaik untuk mencapai ketakwaan yang hakiki. Dr. Abdullah Nasir Umar dalam karyanya yang bertajuk Ruhiyyah Da'iyah menulis terdapat 5 perkara asas dan pendekatan yang baik untuk meningkatkan ketakwaan itu. Yang pertama melalui pendekatan al-mu'ahadah, yaitu dengan cara kita kembali mengingati perjanjian yang pernah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedar atau tidak, sebenarnya manusia pernah berjanji kepada Allah sejak dalam kandungan untuk taat dan patuh kepadanya. Bahkan janji tersebut diulang-ulang. Sebagai contoh, janji kita kepada Allah dalam setiap kali salat 5 waktu sehari semalam yang terdapat dalam doa iftitah, yaitu Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku
dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Janji tersebut kita ulangi lagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada Engkau aku mengabdikan diri, dan kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Kedua, melalui pendekatan al-muraqabah, yaitu merasa diri dekat dengan Allah. Seseorang Muslim perlu terus merasakan bahawa dirinya sentiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu manusia akan selalu berfikir sebelum berbuat sesuatu dan tidak akan berani melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan al-muraqabah ini akan membentuk pemikiran kita bahawa Allah sentiasa bersama kita. Allah sebenarnya hampir dengan kita. Hanya kita sahaja yang merasakan bahawa kita berjauhan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada perbicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada perbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau yang lebih banyak melainkan dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ikhwanul muslimin, ketiga, melalui pendekatan al-muhasabah, yaitu menghitung diri atau menghisab diri. Setiap amalan manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diharapkan menghisab diri amalan-amalannya supaya dia tahu apakah selama ini lebih banyak beramal soleh atau beramal salah. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengingatkan hal ini dalam satu ungkapannya yang menarik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat. Oleh kerana itu disarankan setiap kita melakukan muhasabah setiap hari. Umpamanya ketika menjelang waktu tidur, dia perlu mengingatkan kembali perjalanan hidup hari ini agar dia dapat meningkatkan kualiti hidupnya pada hari esok. Firman Allah dalam surah Al-Hashr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keempat, melalui pendekatan al-mu'aqabah, yaitu menghukum dirinya sendiri bila tidak melakukan sesuatu perkara yang wajar dilakukan, apalagi kalau sesuatu itu sampai melakukan maksiat. Pendekatan ini adalah sebagai disiplin diri, tidak terlalu akbar, leka dan lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Manusia memang sering terlupa dan tersalah, namun manusia perlu lebih canggih dan serius
tidak berurusan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, melalui pendekatan al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Tuntutan agama Islam memang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan amat payah melaksanakan suruhan agama. Seorang Muslim apabila telah memiliki mujahadah, kesungguhan yang tinggi, apabila nantinya berhadapan dengan kepayahan dalam beramal, insya Allah akan memberikan kemudahan dan kesenangan baginya dalam menghadapi kesulitan. Janji Allah ini telah dirakamkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwanul muslimin, demikianlah mudahnya mencari ketinggian diri dan memperkasakan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan di atas akan lebih mudah bila setiap Muslim mempunyai keinginan dan kemampuan yang kuat untuk melaksanakannya. Mencari ketenangan, keabadian dan kebahagiaan dan hakiki di dunia menjadi mudah dengan kita melihat ke dalam diri, mencari kekuatan dan kelemahan yang ada. Carilah ketinggian takwa sebagai bekalan menuju akhirat, dan sebaik-baik bekalan di dunia ialah mencari takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله مصابيح الورى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وأعد كلمة الموحدين
وأتم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيعها وبدأت الخامسة لشريعتك ملكنا السلطان كبرولي المولي السلطان محمد كريم سلطان yang Tuhan negeri Kelantan dan Naim. Semoga Allah dapat mengampuni juga Sultan Ismail di dunia dan di akhirat dari segala bala bencana dan golongan baik yang zalim. أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبيته من الخير ما شاء. اللهم آت بشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعله سراجا ومهاجا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.